Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Sifat 20 pada ilmu Tauhid, muka surat 10, Sifat Sama. Qalatil musannifatu rahimahallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumiha wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Hajjah Waniyah binti almarhum Tuan Guru Haji Qadhi Tuan Qadhi Haji Wan Abdul Rahman Al-Fatani rahimahumallahu ta'ala. Sifat sama, artinya arti sama pendengar zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sambung seterusnya sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani Allah ta'ala ada 7. Jadi kita sekarang ni berada pada 3 yang terakhir, iaitu sifat sama, sifat basar dan sifat kalam. 3 sifat ni berada di akhir kerana 3 sifat ini tidak ada kaitan dengan pembuatan alam. 3 sifat ini dalilnya lebih kuat kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan dalil Al-Quran. Berbanding dengan dalil Al-Quranul Karim. Berbanding dengan dalil akal. Jadi dalil sama basar kalam, dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat berbanding dengan dalil akal. Dan didahulukan sifat sama, sifat pendengaran ni, kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Fathul Majid Syarah Ad-Duril Farid, dia kata sifat sama basar kalam didahulukan sama kerana Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sifat sama berbanding sifat basar. Gilah mana-mana ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti dia akan sebut sifat sama dulu baru basar. Wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Jadi gilah mana-mana pun akan letak sami' dulu baru basir. Maha mendengar baru maha mengetahui. Kemudian sama ni dia kata artinya arti sama ialah pendengar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya mendengar. Ni kalau kita bahas secara tepat ataupun dia panggil kaedah istilah sifat ma'ani yang lebih tepat dengan kefahaman bahasa Melayu lah, iaitu sifat pendengar. Dengan sifat pendengar itu Allah subhanahu wa ta'ala boleh dengar. Allah Ta'ala dengar apa? Allah Ta'ala mendengar segala benda yang ada. Jadi pendengaran tu satu sifat yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat sama tu. Makna pendengar zat Allah Ta'ala itu tidak tuli.
Ni dia panggil cakapan mudah lah. Kalau lagi pada kitab-kitab lain, dia bahas dulu sifat pendengar tu apa dia, iaitu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Satu sifat yang ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Satu sifat yang qadim, yang ada, lagi pula sabit dan ada di zat Allah Ta'ala. Jadi sifat sama ni jenis sifat yang ada. Macam kalau kita makhluk ke, merah, hijau tu, hak tu sifat yang ada. Kita boleh lihat, kita boleh nampak merah tu lagu mana, hijau lagu mana. Begitu juga sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pesen wujudi, dia pesen ada. Lepas tu bila kita bahas habis dia tu zat yang qadim, yang ada di zat Allah Ta'ala, maka barulah akhir sekali kita faham bahawasanya sifat sama tu ialah tidak tuli, menunjukkan tidak tuli Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu pendengar lawannya tuli. Kalau mendengar lawannya tidak mendengar. Tidak mendengar ni makna tak dengar lah, bukan makna tuli. Jadi orang yang tidur, dia tu tidak mendengar, dia bukan tuli, dia tidak mendengar. Kerana dia ghaib. Akal dia sudah ghaib ke alam lain, maka dia pun tidak mendengar dan tidak melihat apa yang ada di sekeliling dia. Tapi sifat pendengar masih ada, sifat pelihat masih ada, cuma tidak berfungsi lah. Dia tidak melihat dan tidak mendengar. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka pendengar Allah Ta'ala itu tidak dengan lubang telinga. Jadi pendengar Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dengan lubang telinga. Hak tu kita. Pendengar kita Allah Ta'ala letak di sistem pendengaran kita, dan kita nak dengar dengan sifat pendengaran tu mestilah kita ada lubang telinga, baru boleh dengar. Mana kalau kita tutup lubang telinga kita ni, ada sifat pendengaran tu tapi tidak membantu untuk kita mendengar benda yang kita patut dengar. Lepas tu orang yang tutup telinga dia panggil orang yang tidak mendengar, bukannya orang yang tuli. Dan orang yang ada sifat pendengar itu, bila tutup lubang telinga, maka dia tidak akan mendengar. Kerana Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala cipta pendengaran makhluk, pendengaran manusia ni mestilah ada melalui lubang telinga. Ini manusia lah secara khususnya. Bahkan binatang-binatang lain pun sama juga, mesti ada lubang telinga. Kucing ada lubang telinga dia, tikus ada lubang telinga dia, untuk dia mendengar benda-benda lain. Kemudian kata musannif rahimahullah Subhanahu wa ta'ala, rahimahullah lah, sebab dia perempuan. Payah kot nak jaga. Sebab dia biasanya musannif laki-laki, ni musannif perempuan. Dengan lubang telinga, dengar dia mana tadi? Maka pendengar Allah Ta'ala itu tidak dengan lubang telinga. Dengar dia, dengar Allah, jauh, dekat, serupa. Nokta situ. Jauh ke, dekat ke, Allah dengar, tak kurang, tak lebih. Memang sempurna pendengaran Tuhan. Allah Ta'ala mendengar satu perkara pun dengan sempurna, dengan sifat pendengaran yang Allah Ta'ala ada. Bukan maknanya kalau Allah Ta'ala itu, kalau kat bumi Allah Ta'ala dengar banyak, kalau kat Pluto tak dengar dah. Ataupun kat Pluto dengar juga, sikit dia dengar. Kalau dekat matahari, kau dengar. Itu pun tak betul. Itu menunjukkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat pendengaran dia, pada sifat pendengaran iaitu sifat ma'ani dan mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bersalahan mendengar kita. Kita mendengar dengan sifat pendengar juga. Ada pendengaran. Dicek doktor, ada sistem pendengaran dalam telinga kita. Jadi kita pun bersifat dengan sifat sama, bersifat dengan sifat pendengar. Tetapi kita beza dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Allah dengan pendengar kita, makhluk ni sama dari sudut nama. Nama samalah. Macam kudrat, Allah ada kudrat, kita ada kudrat. Iradat, Allah ada iradat, kita ada iradat. Ilmu, Allah Ta'ala ada ilmu, kita ada ilmu. Tapi hakikat berbeza.
Hakikat ilmu Tuhan dengan ilmu makhluk beza. Hakikat iradat Allah dengan iradat kita beza. Hakikat kudrat Allah dengan kudrat kita beza. Hakikat pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, pendengaran kita berbeza. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dia kata pula mana tadi? Bersalahan mendengar kita dengan lubang telinga. Kita nak mendengar dia dengan lubang telinga. Kalau Allah Ta'ala menutup cipta kita tanpa lubang telinga, wal'iyadzubillah, maka kita tidak akan mendengar lagi. Kita tidak akan mendengar lagi. Sifat pendengaran kita, walaupun ada, tapi kita tutup telinga, maka kita tidak akan mendengar. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, lagi pula syarat nak ada dekat jauh, tidak dengar. Kejap. Dia kata mendengar kita dengan lubang telinga. Lagi syarat nak ada dekat. Nak ada, yang ni nak ada. Nak ada, yang ni nak ada dengar tu, mesti dekat nokta situ. Jauh tidak dengar. Kalau jauh tak dengar. Jadi sini contoh dekat pula ni, dekat pula kena ikut uruf pula. Kalau ikut dekat, semua dekat belakang, saya beri dekat lagi. Tu dekat nisbah apa? Dekat nisbah naik motor. Dekat nisbah telinga, sini je lah. Hak luar tu tak dengar dah. Hak luar tu walaupun masjid lagi, tapi kita dah kira jauh. Jadi kena tengok uruf dekat pula. Uruf naik motor, dekatnya saya beri. Uruf naik motor, pergi Nizah, tu dekat lagi. Pergi kepada Medan baru jauh sikit. Tapi kalau nisbah telinga, sana pun dah jauh dah. Sini ya dekat. Jadi tu beza dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita sembunyi, kita gilah mana pun, sembunyilah kat mana pun, Allah Ta'ala tetap dengar segala apa yang kita cakap. Dia mendengar segala perkara yang ada. Ni satu benda lagi. Dia mendengar segala perkara yang ada. Bukan mendengar suara saja. Suara tu termasuk benda yang ada. Ada tak benda ada yang lain? Banyak. Tiang, zat tubuh kita ni, kursi, meja, hak tu semua benda yang ada. Dan bila benda yang ada, Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama dia. Mendengar lagu mana meja tu? Bukan ada suara, bukan. Bukannya didengar suara meja. Suara meja lain, meja tu lain. Kalau suara meja ada, maka suara meja Allah dengar, meja pun Allah dengar. Jadi dua benda yang berbeza. Setiap benda yang ada Allah dengar. Cuma nak dengar lagu mana Allah Ta'ala begitu. Wallahu a'lam. Bahasa tauhidnya dia panggil nyata di sifat pendengaran Allah meja. Nyata di sifat pendengaran Allah mutu. Nyata di sifat pendengaran Allah zat tubuh kita. Dia dengar belakang. Sebab salah satu sifat, salah satu nama ta'aluk sifat pendengaran ialah inkishaf, nyata. Sekali lagi kita akan belajar sifat, dah belajar dah sifat ilmu. Sifat ilmu inkishaf juga, nyata juga. Sama inkishaf juga, nyata juga. Sifat basar saat lagi pun inkishaf, nyata juga. Nampak sama ya? Nampak sama, hakikat beza. Inkishaf dengan basar lain, inkishaf dengan sama lain, inkishaf dengan ilmu lain. Walaupun nama dia serupa belaka tapi lain-lain. Lain-lain tu lagu mana? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu ya. Tauhid ni dia hanya boleh benda yang kita boleh mikir saja. Benda di luar batasan tak boleh mikir dah. Jadi sebab tu kita kata kalau tauhid tu rasa payah, bukan payah tu payah betul. Kadang benda benda yang dia dalam kitab sebut tu mudah. Orang yang mengajar buat payah. Jadi payahlah. Kalau yang tahap belajar tu kitab mubtadi, kitab yang baru mula nak belajar, jadi mudah ya. Nak pergi lagi kitab lain pula. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, adapun tanda pendengar Allah Ta'ala itu. Ni dalil. Ni dalil lah. Adapun tanda pendengar Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini. Jadi
Pengarang kitab kita ni dia tak meletakkan dalil sam'i, dalil Al-Quran seperti mana yang diletakkan oleh pengarang-pengarang kitab yang lain. Pengarang-pengarang kitab yang lain pada bila bahas bab pendengaran, penglihatan dan juga sifat perkata Tuhan, maka dia akan letak dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat sama, sifat basar, sifat kalam tidak ada kaitan dengan pembuatan alam. Kita kata dah, tidak ada kaitan dengan pembuatan alam. Jadi kalau takdir Allah Ta'ala tuli, Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira, takdir saja, maka dia boleh buat alam. Seperti mana orang tuli boleh buat nasi lemak. Begitu juga kalau buta, begitu juga kalau Allah bisu, boleh buat alam. Jadi kedok tu lain cerita, boleh ke tak buat? Boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak ada kudrat, tak boleh buat alam. Allah Ta'ala ada kudrat tapi tak ada iradat, tak ada kehendak untuk buat alam, tak jadi juga alam. Allah Ta'ala ada kudrat, Allah Ta'ala ada iradat tapi tidak ada pengetahuan cara buat alam, tak boleh juga buat alam. Allah Ta'ala ada pengetahuan, ada ilmu, ada juga iradat tapi dia mati juga, tak boleh buat alam. Jadi 4 sifat ma'ani yang pertama, kudrat, iradat, ilmu, hayat, 4-4 ni ada kaitan dengan pembuatan alam. Maka sebab itu dalil akal lebih kuat pada sudut dalil pada 4 sifat tu berbanding dengan dalil naqal. Bukan kita mengutamakan dalil naqal, bukan kita utamakan dalil akal. Kita mengutamakan dalil akal, nisbah dia tu kuat, nisbah kuat dari sudut memberikan keyakinan yang tinggi pada kita dalam bab tauhid. Bukan kita menafikan Quran. Jadi dalil akal mesti selari dengan Quran. Dalil akal tidak akan jauh beza dengan Quran. Jadi kalau setengah orang yang memberi waham kata sifat 20 ni mengutamakan dalil akal, dia tak faham. Dalil akal tu dia tidak lari daripada pemahaman Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah salah satu sumber ilmu. Dalil akal, dalil naqal, dua-dua tu sumber ilmu untuk berhujah dengan orang. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jadi akan dalilnya, mana tadi? Baharu. Dia kata tanda pendengar Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini. Jadi akan dalilnya, dalil ada sifat pendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab ambil alam ini buat dalil? Kata Tuhan itu pendengar sangat. Dia tanya. Apa sebab ambil alam ini buat dalil? Kata Tuhan itu pendengar sangat. Jawab dia, kalau Tuhan itu tuli, jadi kekurangan. Tiada kaya. Tiada kaya ni mana? Tidak bebas Allah Ta'ala daripada kekurangan tu. Kalau Allah ada kekurangan, mana Allah Ta'ala tidak bebas daripada kekurangan. Bila Allah Ta'ala ada kekurangan, makna Allah Ta'ala berhajat kepada benda lain untuk menghilangkan kekurangan Allah. Bila Allah Ta'ala berhajat kepada benda lain untuk menghilangkan kekurangan Allah, Allah itu lemah. Bila Allah lemah, Allah tak boleh buat alam. Dia pergi situ. Dia pergi ke situ. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak kaya, mana tadi? Kalau tidak kaya, yakni kalau tidak kaya Allah Ta'ala. Kaya ni mana? Kalau Allah Ta'ala kaya ni dekat mana? Tidak berhajat lah. Kalau tidak kaya, kaya tu mana tidak berhajat. Mana? Kalau tidak berhajat, mana berhajat? Gitu. Kalau tidak kaya tu, kaya tu sendiri maknanya tidak berhajat. Jadi susun ayatnya, kalau tidak kaya, kalau tidak berhajat, tidak berhajat, mana berhajat? Jadi kalau Allah tu berhajat, akal tidak terima sekali-kali. Kata apa? Mustahil, tak boleh. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada benda lain untuk mengurangkan kekurangan Allah, untuk menghilangkan kekurangan Allah, untuk membuang kekurangan Allah, iaitu tuli, itu mustahil. Tak diterima akal. Kerana ada sifat keberhajatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada zat lain untuk memusnahkan dan menyingkirkan sifat kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab boleh tidak terima? Sebab Tuhan itu bersih. Apa sebab boleh tidak terima? Nokta situ. Tanda tanya situ.
Sebab apa kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala berhajat kepada benda lain? Ataupun sebab apa kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala itu ada sifat kurang dia? Sebab Tuhan itu bersifat dengan sifat kesempurnaannya, kesempurnaan Allah. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, tidak lagi berhajat kepada zat lain untuk mengurangkan atau menghakiskan sifat yang tak layak bagi Allah. Sifat yang tak layak ataupun sifat kekurangan bagi Allah pun dah tak layak dah bagi Allah, kerana akan menafikan kesempurnaan. Ia akan mencacatkan kesempurnaan Tuhan. Ia akan mengurangkan kelebihan darjat Tuhan. Jadi awal-awal lagi sifat kekurangan sudah ditolak. Apatah lagi Allah Ta'ala berhajat kepada benda lain untuk menolak sifat tersebut. Lagi-lagilah mustahil. Tu sifat sama. Selesai. Basar. Jadi sebab apa basar? Kerana sifat Allah Ta'ala letak lepas sama basar. Wa huwas sami'ul alim. Wa huwas sami'ul basir. Laisa kamithlihi syai'. Wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala letak maha mendengar, baru maha melihat. Barulah, maka para ulama pun ambil sempena daripada ayat tu, bila huwa bab sifat, dia letak sifat sama dulu, baru sifat basar. Artinya, arti basar, pelihat. Arti basarnya ialah pelihat. Kalau lihat, itu dia panggil kesan sifat. Atau bahasa Arab dia panggil thamaratus sifah. Kesan sifat. Kesan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar, Allah boleh lihat. Allah lihat apa? Allah melihat segala benda yang ada. Hak tu dia panggil ta'aluk. Bila kata terjemah me saja, maka me situ mana dia ada benda tu. Oh, Allah Ta'ala melihat segala benda yang ada. Jadi ta'aluk sifat basar ni sama saja dengan sifat sama. Iaitu Allah Ta'ala mendengar segala benda yang ada. Allah Ta'ala melihat segala benda yang ada. Sama saja. Cuma walaupun sama, tapi hakikat beza. Allah mendengar benda ada, lain. Allah melihat benda ada, lain. Pelihat Allah Ta'ala noktah. Hak tu basar. Jadi pelihat tu satu sifat yang ada, yang qadim, yang ada di zat Tuhan. Sifat tu sendiri wujudi. Sifat tu sendiri ada dah. Lagi pula ada di zat Tuhan. Kemudian dia itu qadim. Dia itu baqa. Dia itu asa. Dia tu tak sama dengan makhluk. Sifat pelihat tu. Kita pun ada sifat pelihat. Ada di mata kita. Allah Ta'ala letak sifat pelihat kita di mata kita. Allah punya sifat pelihat bukan di mata, bukan di telinga, bukan di mana-mana. Allah punya sifat pelihat ada di zat Allah Ta'ala. Lagu mana hakikat dia? Wallahu a'lam. Begitu. Makna pelihat Allah Ta'ala itu tidak dengan cahaya. Tidak dengan cahaya. Cahaya mata. Gitu. Tidak dengan cahaya mata. Kalau cahaya mata, bahasa Arab panggil basirun. Mata tu lah. Jadi kita ni ada cahaya lah. Nak lihat sesuatu mesti ada cahaya. Tu makhluk. Kita tak boleh kalau kita tutup lampu semua, kita tak nampak apa dah. Bila kita tutup semua lampu, kita tak nampak apa dah. Sebab apa? Sebab kita tidak ada cahaya untuk melihat dengan mata kasar kita. Maka kita berhajat kepada cahaya untuk melihat dan mengesan siapa yang ada di depan kita, siapa yang ada di tepi kita, siapa yang ada di belakang kita. Itu makhluk. Kalau Allah tidak berhajat kepada cahaya. Hatta nanti kalau kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata sekalipun, tidak berhajat Allah kepada cahaya untuk kita lihat dia. Kita melihat Allah Ta'ala di hari akhirat dengan tanpa kaifiat. Allah Ta'ala kita dapat lihat dia nanti di akhirat. Kalau bagi orang mukmin itu, tanpa dia berarah, tanpa dia bertempat, tanpa dia berjisim, tanpa di atas, tanpa di bawah, tanpa di kiri kanan, tanpa depan belakang, tanpa belakang. Itu bukannya makhluk, itu Allah Ta'ala. Jadi kita lihat tanpa ada sebarang kaifiat. Lagu mana tu? Wallahu a'lam. Gitu ya. Allah Ta'ala akan membuka hijab kepada kita untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Orang kafir tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad ni mana zahirnya Islam, pergi sembahyang jemaah, pergi haji umrah, tapi hati mengingkari Allah taala. Kufur dengan Allah taala. Kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni khilaf ulama, pandangan sahih tak melihat Tuhan. Pandangan yang sahih tidak melihat juga Tuhan sebab dia pada hukum kufur di sisi Allah taala. Adapun orang Islam, orang beriman dengan Allah taala, dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala pula berbeza-beza darjat dia. Ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala seperti setahun sekali, itu bagi orang awam. Ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala seperti ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap hari di syurga tu. Ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap saat di syurga tu. Lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Paling rendah sekali melihat Allah Subhanahu wa taala qadar setahun sekali. Setahun sekali lah. Jadi lama lah juga sikit untuk lihat Allah taala untuk orang awam biasa. Orang yang lebih dekat dengan Allah taala, lebih dekat dengan Allah taala, lebih banyak dia melihat Allah taala, lebih banyak peluang dia melihat Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti. Kita melihat Allah taala di syurga juga, bukan dalam keadaan Allah di syurga, bukan dalam keadaan Allah taala di atas, di bawah, di kiri, di kanan, macam biasa. Seperti mana kita bahas dalam ilmu tauhid. Bukan bermakna kita yang melihat Allah di syurga, Allah bukan di syurga. Kok mana tu? Benda tak boleh mikir. Benda kita tak boleh tahu hakikat. Lagu mana kita melihat Allah di syurga, kita di syurga, Allah bukan di syurga. Kita akan melihat Allah Ta'ala tanpa tempat, tanpa arah, tanpa jising. Itu tu yang kita melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa arah, tanpa jising. Itu harus pada akal. Harus pada akal kita melihat Allah tanpa jising, tanpa arah. Jangan jadi macam puak-puak salafiyah. Sebagai orang yang mengatakan Allah Ta'ala kalau kita lihat dia, mesti dia tu bertempat. Tak boleh kita lihat Allah tanpa bertempat. Kontradik. Dia kontradik kepala otak dia. Kalau kontradik kepala otak dia sebab dia tak belajar hukum akal, dia kontradik lah bagi dia. Dia kalau nak kata kontradik sekalipun, kontradik adat. Boleh tahan lah. Kontradik adat memanglah. Sebab adat kita memang kalau nampak sesuatu mesti tempat. Tapi kalau akal tak. Sebab kita melihat benda bukan makhluk. Kita melihat bukan benda makhluk. Kalau kita melihat makhluk tak ada tempat, itu pelik lah. Itu baru kontradik. Sebab makhluk ni mesti bertempat. Sifat lazim bagi makhluk, sifat lazim bagi jirim mesti bertempat. Barulah kita kata kontradik. Ini sifat lazim bagi Allah tidak bertempat. Allah Ta'ala wajib tak bertempat. Wajib pada akal. Mesti terima Allah tak bertempat. Kerana Allah bukan jisim. Jisim ni sifat dia melazimi tempat. Jadi Allah bukan jisim, maka Allah tidak bertempat. Jadi kontradik yang dia kata tak mungkin Allah Ta'ala kita melihat Allah di syurga dalam keadaan Allah tak ada di syurga. Melihat Allah di akhirat di pada mahsyar dalam keadaan Allah tidak ada atas pada mahsyar tu. Dia kata kontradik. Itu tak kontradik. Kontradik itu sebab dia tak belajar. Sebab tu Imam Haramain rahimahullah ta'ala sebut, orang yang tak faham hukum akal, dia tu sama macam gila. Gila. Memang gila lah. Dia kata kontradik tu tak betul dah. Memang gila kawan tu. Nak kata lagu mana? Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu ada hadis yang kata kita dapat melihat Allah Ta'ala di syurga seperti bulan purnama. Jadi dia guna hadis tu, dia kata apa? Dia guna hadis tu, dia kata ni, Nabi SAW kata kita akan melihat Allah macam bulan purnama. Maka bulan purnama ni kan bertempat, maka kita dapat melihat Allah dengan bertempat. Dia faham silap. Dia tak faham seperti mana ulama syarah hadis tu. Nabi SAW sebut kita dapat melihat Allah Ta'ala seperti bulan purnama tu di syurga ke di mana ke. Itu bermaksud kita nampak Allah dengan sejelas-jelasnya macam kita nampak bulan purnama. Bukannya kita nampak kita nampak Allah Ta'ala tu bertempat macam bulan purnama bertempat. Jadi kalau dalam istilah ilmu balaghah, dia kena ada musyabbah bih, wajhus syabah.
Musyabbah ni benda yang kita nak serupakan lah. Contoh kita ni musyabbah. Kita nak serupakan dengan singa. Singa tu musyabbah bih. Jadi kita sama macam singa. Sama dari sudut mana? Dari sudut mana tu dia panggil wajhus syabah. Oh, sama dari sudut berani. Jadi kita ni memang singa lah. Sebab kita dengan singa ada persamaan, iaitu berani. Itu wajhus syabah. Jadi sekarang ni melihat Allah itu musyabbah. Melihat bulan purnama musyabbah bih. Okey, samalah tu. Sama dari sudut mana? Wajhus syabah dia fil. Tu. Bentuk penyerupaan antara melihat Allah dengan melihat bulan purnama, puak ni fil. Dia kata wajhus syabah dia ialah Allah Ta'ala bertempat macam bulan purnama bertempat juga. Di atas kita. Salah. Wajhus syabah di situnya dari sudut sama-sama nampak dengan jelas. Nampak dengan terang. Hasil daripada Allah Ta'ala buka hijab, kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, tanpa ada persembunyian, seperti mana kita melihat bulan purnama yang jelas bulat tu. Jadi wajhus syabahnya dari sudut dari sudut kejelasan dan keterangannya kita lihat Allah Ta'ala. Tidak ada sembunyi habuk langsung. Tidak dengan cahaya hati. Allah Ta'ala melihat makhluk dengan sifat pelihat, bukan dengan cahaya hati. Cahaya hati ni kalau bahasa Arab panggil basirah. Cahaya hati ni lah yang kita belajar tasawuf. Untuk jaga cahaya hati lah. Untuk jaga mata hati kita, supaya kita dapat muqarabah, musyahadah pada Allah Ta'ala di dunia lagi, walaupun payah sekalipun. Dapat melihat Allah, dapat merasai kewujudan Allah sungguh. Kita semayang pun dalam keadaan khusyuk, kerana takut dengan Allah Ta'ala, takut dengan kebesaran Allah Ta'ala, takut dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Jadi Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat, bukan dengan mata hati. Bukan. Tidak dengan cahaya pelita. Kita lihat sesuatu dengan cahaya pelita. Tengok buka lampu tu, lampu besar tu, lampu keliling lagi, pendek floor. Tak cukup lagi, buka lagi tadi lampu. Sebab apa? Kita nak nampak. Jadi kalau kita gelap semua ni, tak nampak apa. Jadi ada ulama yang tulis kitab dalam keadaan gelap kerana jari dia bercahaya. Antaranya Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala mengarang kitab Munyatul Musalli. Dalam keadaan gelap, tak ada lampu, pelita habis kot, tiba-tiba dengan kurniaan Allah Ta'ala dia dapat lampu ataupun cahaya daripada tangan dia, tangan kiri dia. Dia pun tulis. Begitu juga Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ketika mengarang kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatil Hidayah. Kitab syarah kepada Bidayatil Hidayah Imam Ghazali. Kitab tasawuf. Pun sama juga. Cahaya di belah tangan kiri dia, dia pun menulis. Sambung menulis. Dulu guna pelita ya. Pelita habis-habis. Jadi kalau kita nak cuba kita ni wali ke tak, buat itu. Tapi boleh jugalah. Wali juga, wali phone. Kalau kita tak ada lampu, kita tekan phone tu, cahaya lagi. Aku wali lah. Wali version generasi Z. Boleh juga. Tidak dengan cahaya matahari. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat makhluk atau melihat siapa-siapa pun tidak dengan cahaya matahari. Kiahlah sendiri cahaya bulan. Kita kalau nampak alam, ada cahaya matahari. Nanti sebelum terbit matahari belah barat, maka alam ni akan gelap beberapa hari. Manusia akan pelik, kok mana matahari tak ada ni? Fenomena alam ke apa? Ni nak hujan lebat tu, tak turun-turun, tak keluar-keluar pas sudah. Lepas beberapa hari keluar semula matahari, manusia pun seronok, tapi tengok-tengok terbit belah barat. Terbit belah barat. Waktu tu tidak diterima dah taubat dia, tidak diterima dah maaf dia. Orang nak masuk Islam pun tak sah dah. Sebab taubat, pintu taubat, kata Syekh Qadir Mandili rahimahullah dalam kitab Penawar Bagi Hati, pintu taubat ditutup dengan sebab dua benda. Pertamanya terbit matahari belah barat, yang keduanya ialah sampai ruh di tenggorokan dia. Tu Allah Ta'ala ada pun pelihat kita dengan cahaya mata. Sifat pelihat kita dapat melihat dengan sifat pelihat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan Allah Ta'ala beri sifat pelihatan tu,
tapi dengan bantuan cahaya. Dengan bantuan cahaya. Tak ada bantuan cahaya, maka kita ni belum lagi, ni cahaya mata. Mana dengan mata? Dengan mata. Kalau mata ada tapi cahaya melihat dengan mata tak ada, buta. Sebab kita makhluk ni dia ada sistem. Dia ada body system. Kalau pendengaran, sistem pendengaran. Kalau pelihatan, sistem pelihatan. Itulah sifat pelihat kita yang Allah letak di situ. Rosak sistem tu, tak ada lah sifat pelihat kita. Tak ada lah sifat pendengaran kita. Habis. Dan dengan cahaya hati. Pelihat kita dengan cahaya hati. Cahaya hati ni, kita lintasan dalam hati kau. Lihat dalam hati boleh juga. Jadi mimpi contohnya, mimpi tak lihat dengan mata. Lihat dengan mata hati. Lihat dengan ruh. Tu mimpi tu. Mimpi bukan buka mata. Tu boleh tengok tu. Bukan dengan mata hati kau tu. Tu. Dan dengan cahaya pelita. Dan dengan cahaya matahari. Itulah kita melihat dengan sifat pelihat kita dengan bantuan makhluk Allah yang lain. Iaitu matahari, bulan dan sebagainya. Adapun tanda pelihat Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini. Ini sama saja macam sifat sama. Dalil kuatnya ialah dalil aqal, dalil naqal, dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Ni dalil akal yang dia bawa ni dalil yang lemah. Kerana sifat basar tidak ada kaitan dengan pembuatan alam, seperti mana kita kata tadi. Apa sebab ambil alam ini buat dalil kata Tuhan itu pelihat sangat? Dia pun jawab, kalau Tuhan itu buta, jadi kekurangan. Samalah macam tadi, sifat pelihat, sifat pendengar sama saja. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat pelihat, dengan mana Allah Ta'ala buta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kekurangan. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kekurangan, maka sabitlah Allah Ta'ala berhajat kepada benda lain untuk menghilangkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kekurangan Allah Ta'ala itu jadi tidak apa pula tu? Kalau kekurangan Allah Ta'ala tidak kaya gitu, Allah. Kalau kekurangan Allah Ta'ala itu jadi tidak kaya. Okey, kita kata tadi kaya tu terjemahan dia tidak berhajat. Kaya tu mana tidak berhajat. Tidak kaya maknanya tidak berhajat. Tidak berhajat mana berhajat. Kalau Allah Ta'ala itu ada kekurangan, maka Allah Ta'ala berhajat. Berhajat apa? Berhajat kepada benda lain untuk menghilangkan sifat kekurangan tu. Sebab tu kita panggil kaya Allah ni kaya mutlak. Kalau kaya kita, kaya muqayyad, kaya yang diqaidkan. Kaya kita diqaidkan dengan sesuatu baru panggil kaya. Kita ada rumah besar baru kaya. Kalau tak ada rumah besar tak kaya. Kalau kita ada kereta besar baru kaya. Kalau kereta kecil tak kaya mana. Kita ni berhajat kepada Allah beri nafas. Sebab tu kita tak kaya. Kita miskin, berhajat kepada Allah. Kaya sini terkaya lawannya berhajat. Allah Ta'ala musnah ke alam, tak ada alam ko, ada alam ko, semua Islam ko, semua kafir ko, tak tergugat dan tak terjejas pada kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkaya. Tidak berhajat satu habuk pun kepada makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terima sekali-kali. Akal tidak terima sekali-kali. Noktah. Bila kata Allah Ta'ala berhajat, akal tidak terima sekali-kali. Tak boleh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat buta, yang mana buta itu adalah sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab tidak terima? Apa sebab tidak terima? Yang ni apa sebab tidak terima kata Allah Ta'ala itu bersifat kekurangan? Kerana sebab Tuhan kita itu bersifat dengan sifat kamalat. Dia tukar balik ya. Tadi sifat kesempurnaan ni bahasa Arab pula kamalat. Kamalat ni kesempurnaan lah. Ini dia panggil tafannun fil ibarah.
untuk mempelbagaikan kosakata supaya orang baca tak boring. Tadi kesempurnaan, ni kesempurnaan lagi. Sama lah kalau buat esei kau karangan, kau sama juga. Nak kau cakap benda sama tapi diubah sikit supaya tidak boring, tidak bosan. Jadi Allah Ta'ala ada sifat kamalat. Kamalat tu mana kesempurnaan. Dia tak kata sifat mukammilat. Kalau mukammilat, sifat yang menyempurnakan Tuhan. Tu tak betul. Sifat kamalat maknanya zat Allah mesti ada sifat yang sebanding dengan zat Allah. Sama-sama hebat, sama-sama sempurna. Kalau mukammilat, mana zat Allah tidak sempurna melainkan sifat tu. Sifat inilah yang menyempurnakan Allah. Itu tak betul. Lepas tu tidak kata sifat mukammilat, tapi kata sifat kamalat. Tidak terhingga banyak sifat kamalat. Sifat kesempurnaan tak terhingga banyaknya. Sebab itu kita kata wajib belajar akidah ni dua. Pertama secara ijmali, yang kedua secara tafsili. Tafsili ni terperinci. Kalau terperinci makna kita belajar sifat 13, sifat 20, sifat 20 lebih. Ikutlah yang terperinci satu-satu. Sekor-sekor kita kena tahu sekali dengan dalil. Adapun kita tahu secara ijmali, secara borong, secara umum, maka itu pun kena tahu juga. Iaitu tahu kata Allah Ta'ala ada sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga dan ternafi pada Allah Ta'ala sifat-sifat kekurangan yang juga tak terhingga pada Allah Ta'ala. Itu dia panggil wajib juga i'tiqad tetapi secara umum. Dan tidak dapat diketahui dengan ilmu kita sendirinya. Kita tak dapat tahu sifat kesempurnaan yang tak terhingga tu macam mana. Tak dapat tahu dengan ilmu kita, dengan apa yang kita ada. Hanya Allah Ta'ala jua yang mengetahui dengan sendirinya. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Allah tu banyaknya lagu mana. Dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuqi, Syekh Muhammad Ad-Dusuqi rahimahullahu ta'ala sebut, macam mana kita kata Allah Ta'ala mengetahui sifat-sifat yang tak terhingga banyak? Bila kata Allah Ta'ala mengetahui, mesti ada had. Mesti ada batas dia. Bila kita kata, saya tahu sekian-sekian. Mana mesti kita ada tahu batasan dia. Tiba-tiba kita kata Allah mengetahui sifat dia yang banyak tak terhingga. Bila kata banyak tak terhingga, mesti ada had. Maka Syekh Muhammad Dusuqi rahimahullah ta'ala sebut, had tu di luar konteks akal kita. Tak boleh mikir dah lagu mana Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada terhingga. Walaupun kita ni bila kata kita ni mengetahui, mesti ada batas, mesti ada hingga dia. Allah Ta'ala kita tidak dapat mengetahui bagaimana dia mengetahui benda yang tak terbatas dengan sempurna. Wallahu a'lam. Kemudian sifat kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.